Baik, Assalamualaikum ya, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So kita jumpa pagi ini ya, pagi Ahad untuk membuat satu live di mana saya hendak ulas berkenaan dengan satu pendapat yang telah diajukan kepada saya. So saya nak beri ulasan supaya anda faham pendirian saya dan apa kaitannya dengan perkara-perkara yang telah saya bincangkan atau dedahkan selama ini ya. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen ya. Bantu ya di ruang komen. Kemudian share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya. Pastikan anda sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Bagi mereka yang tahu link kepada saluran Telegram saya, maka anda boleh tolong kongsikan di ruang komen. So tajuknya ialah UMNO PAS masing-masing ada misi tersirat menjelang PRU 16 tanda soal ya. Okey. So benarkah apa yang dilaung-laungkan sana sini oleh pemimpin Perikatan Nasional bahawa ataupun persekitaran Perikatan Nasional, bila saya kata persekitaran lazimnya berkenaan dengan laskar cyber ke, aktivis ke, penyokong ke seperti anda ke, influencer ke, ataupun pemimpin-pemimpin dia. Benarkah desas-desus kalau PRU 16 dia boleh menang pilihan raya? Of course saya boleh beri jawapannya lah, tidaklah. Kalau berdasarkan hala tuju perikatan sekarang, tidak, kerana dia tidak mampu dapatkan sokongan orang Cina. Tapi dia beritahu benda ni. Dan kalau awak dengar UMNO Barisan pula kata Barisan akan dapat kerusi dalam jumlah yang banyak pada PRU 16. Itu pun kita tahu jumlah yang banyak itu pembohongan lah. Tapi mereka mewar-warkan perkara ni. Jadi ada misi tersirat ke sebenarnya? Adakah Perikatan tahu bahawa dia tidak boleh menang PRU 16 dan sebenarnya dia tiada niat pun nak menang PRU 16? Niat dia lain atau misi dia lain? Itu persoalan yang diajukan kepada saya ya? Dan adakah misi ini berkait dengan UMNO? Okey, so saya jelaskan. Now, pertama sekali, bila kita cerita Perikatan Nasional, anggaran yang sekarang, situasi dia sekarang, anggaran yang lebih rasional atau lebih realistik berapa banyak sokongan Melayu terhadap Perikatan Nasional adalah antara 75 hingga 80% penyokong atau pengundi Melayu Islam. Now, kalau mereka, benarkah mereka boleh kekalkan sokongan ini atau ianya akan berkurang? Itu kita perlu lihat. Kita hanya boleh lihat jika berlaku PRK atau PRN ya. Setakat yang ianya sudah diuji di sekitar 75 hingga 80% sokongan undi Melayu Islam di seluruh negara berada dengan Perikatan. So selebihnya dia berpecah antara pengundi atas pagar jalur yang nipis dan sedikit makin tipis kepada UMNO dan kemudian kepada PKR dan Amanah khususnya ya. So majoriti berada bersama Perikatan. Di dalam Perikatan pula sebahagian besarnya berada dengan PAS, bukan bersatu. Okey. Now Zaini Ismail menulis sebentar tadi di ruang komen, semoga PAS dan UMNO dapat bersatu demi kedaulatan Melayu Islam. So saya akan sampai ke sana. Okey, tapi ada agenda tersirat ke? Okey. Sekarang ni kita tahu, saya sudah membincangkannya. Awak perlu scroll ke bawah, rujuk live-live saya yang lepas, saya tak akan ulang. Ada dua sebab yang saya yakin Zahid mahu beria-ia bersama PH. Satu, untuk meningkatkan sokongan Cina terhadap MCA dan UMNO. Dua, untuk mendapatkan lebih banyak kerusi buat UMNO pada menerusi persempadanan semula. Okey.
So Zahid, saya pun sebelum PRU 15 semua orang dah tahu Perikatan akan menang banyak kerusi disebabkan orang Melayu. Cuma berapa banyak orang tak boleh tentukan. Akhirnya Perikatan dapat 74 kerusi. Sokongannya hampir bertumpu kepada pengundi Melayu. Okey. Pakatan Harapan pula sebenarnya menunjukkan perosotan daripada PRU 13 di mana dia hanya bergantung kepada China, India dan sedikit sebanyak Melayu. Sokongan Melayu dia merosot tapi sokongan China dia maksima. Walaupun sokongan China dia maksima 95% pada PRU 15, tapi berbanding PRU 13 sokongan dia merosot. Sebab apa? Pengundi Melayu semua lari ke Perikatan. UMNO pula merosot ke 26 kerusi. Sebab apa? Pengundi Melayu dia, khususnya veteran dan pengundi muda semua lari ke Perikatan. So Perikatan dapat 74, terbesar dari sudut satu perkumpulan Melayu, dia terbesar di Malaysia. Okey. Pakatan pun kalau Pakatan kita perlu banding dengan PKR dan Amanah, dia tak dekat pun dengan Perikatan. Kalau UMNO dia memang hancur 26 kerusi, so Perikatan terbesar. So dan kalau kita lihat PRN yang berlaku, PRK yang berlaku, sebenarnya prestasi PH makin menurun. Okey. Dan begitu juga UMNO lah. So setakat ini tak ada bukti prestasi PH boleh meningkat dan sudah wujud pengundi atas pagar China buat pertama kali selepas 16 tahun. Okey. So barangkali sebab itu juga ia menyumbang kepada perosotan sokongan terhadap PH. So untuk PRU 16, untuk PH menjadi kingmaker, menentukan siapa harus menjadi kerajaan. Kita jangan fikir persempadanan semula, ya. Kita jangan fikir persempadanan semula. PH perlukan UMNO. Mengapa? Sebab PH akan merosot. Kalau boykot China dijangka ada pengundi atas pagar, katakan PH hilang lagi 3-4 kerusi. So daripada 81 kerusi menjadi 77 kerusi. Perikatan tanpa persempadanan semula ni dan tanpa UMNO, ya, Perikatan akan meningkat mendadak. Saya jangka UMNO akan hilang 16 kerusi. Maknanya dari 26, kalau UMNO tak kerjasama dengan PH, dia akan jatuh dari 26 kepada 10. 16 kerusi ni pergi ke mana? Pergi ke PH. Mungkin PKR hilang 3-4 kerusi, pergi ke mana? Pergi ke pergi ke Perikatan. Jadi Perikatan boleh tambah sampai 20 kerusi sekurang-kurangnya. Jadi dari 74 naik ke 94. PH boleh jatuh dari 81 kepada 76 ke 75 ke UMNO akan jatuh mendadak kepada 10. Jadi siapa yang akan tentukan kerajaan? Of course Perikatan Nasional. Serapat mana pun Sabah dan Sarawak dengan UMNO, tapi bila Sabah dan Sarawak lihat UMNO ada 10 kerusi, PH ada 74-75 kerusi, dia tahu dia boleh bentuk kerajaan yang stabil dengan Perikatan Nasional. Cuma dia akan ada syarat lah siapa harus jadi Perdana Menteri. Mereka tidak akan terima Perdana Menteri dari PAS, melainkan ianya satu tokoh yang mereka fikir boleh diterima. Okay? So kita sudah tahu UMNO tahu benda ni. Kalau saya tahu sebelum PRU 15 saya pernah buat live, saya pernah cerita UMNO tahu benda ni. Okay? So mengapa UMNO tidak kerjasama dengan Perikatan? Sebab kalau UMNO bekerjasama dengan Perikatan, Melayu akan teruja. Sokongan terhadap PAS akan meningkat lagi. PAS akan jadi terlalu kuat. Sokongan pada Bersatu juga akan meningkat. Sokongan terhadap UMNO pun meningkat, tapi UMNO tetap parti terkecil dalam gabungan itu. Bila dia parti terkecil, Zahid nak jadi Perdana Menteri pun tak boleh. Zahid nak jadi timbalan Perdana Menteri pun tak boleh. Sebab kita dah lihat masa langkah Royal Chulan untuk tumbangkan Muhyiddin pun Bersatu tak boleh terima Zahid ada jawatan dalam kerajaan. So apa pun tak boleh. Kemudian bila sampai persempadanan semula, kalau UMNO nak catur, nak dapatkan sekurang-kurangnya 20 kerusi tambahan, mesti tak boleh. Sebab yang akan dominasi keputusan akhir ialah PAS. Takkan
dan Bersatu takkan nak beri kerusi-kerusi dia kepada UMNO, sebab pesaing utama UMNO adalah Bersatu. Kalau UMNO nak naikkan jumlah kerusi dia, dia perlu bersaing dengan Bersatu. Dia perlu pecahkan kawasan-kawasan Bersatu, khususnya sekurang-kurangnya beberapa kawasan Bersatu. Takkan di dalam gabungan melibatkan UMNO, Bersatu dan PAS, Bersatu nak korbankan tempat-tempat untuk UMNO. So UMNO tahu kerjasama itu tak boleh dijalin. Dan UMNO tahu PH terdesak dan PH sedang merosot. Jadi UMNO kerjasama dengan PH terima dengan hati terbuka, tangan terbuka. Okey. Bila kerjasama, so niat dia dua setakat pembacaan saya. Nak dapatkan sokongan China untuk UMNO dan MCA supaya UMNO boleh berkembang, dan juga Persempadanan Semula nak dapat lebih banyak kerusi. Now, untuk mendapatkan sokongan Cina, buat kali pertama ianya berjaya di mahkota apabila MCA dan DAP berkempen bersama di bawah jentera perpaduan. Jadi Cina teruja. Okey, ini kuasa Cina dah besar. Ada MCA, DAP bekerjasama, suara Cina dah besar, mantap. Jadi semua penyokong PH yang telah sokong calon PH pada pilihan raya di mahkota pada tahun 2022 telah seketui sokong calon UMNO. So maknanya formula jentera perpaduan yang digunakan di mahkota telah menguntungkan UMNO, iaitu benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO iaitu orang Melayu dan pengundi tradisi Cina DAP iaitu orang Cina telah dipecahkan sampai pengundi tradisi PH boleh terima calon UMNO. Okey. So UMNO telah mendapat manfaat yang dia mahu dari kerjasama ini. Setakat ini PH tidak ada bukti dia dapat manfaat langsung, sebab semua pilihan raya dia merosot. Okey. So PH lagilah PH memerlukan UMNO. So kalau saya pemimpin PH, saya pun akan bimbang sedikit. Okey. Tetapi itu kalau saya lah. Okey. So UMNO mendapat manfaat jika formula jentera perpaduan ini boleh diulangi di kerusi-kerusi panas di PRU 16, di tempat-tempat di mana UMNO kalau bergantung kepada orang Melayu dia akan kalah tipis atau dia kalah sederhana dan sebagainya. Dan jika Cina mencukupi di situ, UMNO boleh menang kerusi-kerusi itu jika formula jentera perpaduan MCA dan DAP di mahkota berjaya di adaptasi di kerusi-kerusi panas pada PRU 16. So jika UMNO meningkat, contohnya UMNO mendapat 10 kerusi tambahan, MCA mendapat 5 kerusi tambahan, mangsa paling utama ialah Bersatu dan kemudian mungkin ada 1-2 kerusi PAS. So UMNO kalau meningkat, contohnya barisan meningkat 15 kerusi. Okey. Kerusi-kerusi ini berkemungkinan besar datang dari perikatan. So sekurang-kurangnya perikatan boleh hilang 10 kerusi. Jadi 74 mungkin jadi 64. UMNO meningkat 10 kerusi. Ya. Dan Pakatan Harapan bergantunglah. Kalau UMNO, penyokong UMNO Melayu boleh sokong calon DAP, dia akan menunjukkan peningkatan sikit, mungkin 3-4 kerusi. Kalau tidak, Pakatan akan kekal sama, tapi saya jangka dia akan hilang 2-3 kerusi atau 4 kerusi disebabkan boikot Cina. So mungkin Pakatan menurun dari 81 kepada 77 ke 76, UMNO meningkat 10 kerusi daripada 26 menjadi 36, Bersatu atau Perikatan hilang 10 kerusi, jumlahnya Perikatan dari 74 turun kepada 64. Jadi gandingan PH dengan UMNO tetap mendominasi dan menentukan siapa jadi kerajaan, dan semestinya Sabah dan Sarawak akan bersama PH dan UMNO. So kemudian masuk fasa kedua lah, sebab saya jangka PRU 16 sebelum Persempadanan Semula. So maknanya fasa pertama UMNO sudah meningkat. UMNO meningkat dari 26 kepada 36. Kemudian jika MCA dapat 4 kerusi sebagai contoh, dia jadi 40 kerusi lah, agak kuat. Persempadanan Semula, PH dah tahu dia makin lemah. Jadi dia semestinya dia akan beri apa yang UMNO hendak. So UMNO akan korek kerusi berkemungkinan besar dari pesaing dia lah. Nak korek mana lagi? Iaitu Bersatu. Bila pecahkan kawasan-kawasan Bersatu, maka
dengan sokongan orang Cina juga, ya, pada PRU 17 UMNO boleh menang, katakan UMNO campur MCA lagi 20 kerusi atau 25 kerusi. Jadi daripada 40 atau 45 naik kepada 65 atau 70 kerusi pada PRU 17. Jadi UMNO akan, barisan akan jadi parti yang sama ada terkuat atau sama kuat dengan PH. Dan Perikatan akan jatuh mendadak. Mungkin daripada 64 pada PRU 16 terus jatuh kepada 40 pada PRU 17. Jadi dah kalih UMNO parti Melayu terbesar. Kemudian pada PRU 17 saya jangka UMNO akan pergi runding dengan Perikatan. Pada masa itu siapa yang tentukan hala tuju rundingan kerjasama? Zahid lah. Okey. Itu saya tak masukkan Najib dah keluar penjara, ya. Okey, tapi sebenarnya pada masa dalam tempoh 5 tahun ni saya rasa semua dah settle, Najib dah bebas, Najib boleh bertanding, ya. So of course Najib akan jadi watak utama dalam rundingan, dan pada PRU 17 dengan bantuan Najib mungkin lagi banyak kerusi barisan akan menang. So UMNO akan tentukanlah. Jadi semestinya siapa jadi Perdana Menteri dan sebagainya, siapa yang akan tentukan? UMNO. Okey. Dan kalau kita lihat track record PAS ini, dia hari ini dia boleh kerjasama dengan orang ni, besok dia serang orang tu, kemudian dia kerjasama dengan DAP, dia kata kalau tak undi DAP dia keluarkan fatwa dia, kemudian tiba-tiba DAP jadi balik musuh, kemudian dengan ni, so PAS akan setuju. Okey. So akhirnya Zahid akan jadi Perdana Menteri lah, itu bacaan saya. Dan selepas PRU 17 yang juga saya jangka akan diawalkan, maknanya semuanya akan berakhir dalam 5 tahun ni, dalam UMNO akan berlaku tekanan untuk jadikan Najib Perdana Menteri lah. So saya tak percaya Zahid boleh tahan lama kalau Najib bebas. Okey. So sebab itu Zahid saya percaya kerjasama dengan PH. Now, maknanya semuanya bertumpu kepada UMNO dan PAS. Okey. So saya dah berulang kali beritahu PAS dan Perikatan, strategi mereka tak ada, naratif mereka, perjuangan mereka langsung tidak menampilkan semangat kekitaan dari sudut jika mereka menjadi kerajaan, mereka adalah gabungan untuk semua. Kat bibir itulah yang mereka cakap, tapi naratifnya ialah menakutkan orang China dan India. Kita ambil isu bendera China dan kapal China sebagai contoh. Anda scroll ke bawah dan anda dengar ulasan saya. Okey. So banyak isu yang dimainkan oleh PAS dan naratif dia seolah-olah mereka cuba meyakinkan pihak yang sudah sedia yakin, pengundi Melayu yang memang dah bersama mereka. So tak masuk akal, seolah-olah tak cerdik. Orang ni dah tahu dah masalah Melayu Islam, DAP macam ini, macam depa dah tahu dah, depa dah dengar, muak dah dengar, ramai dah muak. Kalau awak tanya orang, depa kata pergi ceramah PAN benda sama aja. Sampai ada orang kritik, tak ada, no substance. Kita nak tahu kalau mereka jadi kerajaan, mereka nak buat apa, dasar apa, bagaimana mereka nak pulihkan ekonomi, bagaimana mereka nak kuatkan ringgit, bagaimana mereka nak kurangkan kos barangan, apakah beza yang mereka boleh bawa. Tak ada. Mereka ni pakar serang. Kadang-kadang benda kecil yang bukan isu dia serang, especially pengundi Melayu muda yang memang sokong Perikatan Nasional, tetapi pemikiran lebih terbuka, lebih intelektual, lebih ada maklumat di hujung jari. Mereka bertanya, kami tak dapat apa-apa substance dari PAS, cuma benda sama yang muak. Kami dah muak dengan benda tu. Itu di luar ada orang akan cerita, tapi mereka tak akan beritahu terus. Tapi kalau mereka lihat awak pemikiran terbuka, bila saya bercakap dengan mereka, mereka cerita. So PAS tidak akan meyakinkan pengundi baru Melayu untuk tambah sokongan kepada Perikatan. Maknanya dia 75 hingga 80% saya kira dah maksima dah. Okey, dah maksima dah. Dan dia langsung tidak akan tarik pengundi China dan India.
Dan kepimpinan dia, cara berkempen, cara berjuang, cara strateginya, pemikiran zaman lama. Mereka fikir dengan naratif yang mereka mainkan, orang muda akan teruja dan terus bersama perikatan. Mereka tak berpijak di bumi nyata. So, benda ni ramai boleh lihat dan ramai setuju dengan saya, termasuk penyokong perikatan. Tapi pernah terfikir tak mengapa bila PAS dengar benda ni masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Termasuk saya pernah bercerita dengan dua rombongan berbeza yang telah datang jumpa dengan saya dan mereka berkait dengan PAS. Ada satu rombongan tu mereka berjumpa dengan saya dulu, selepas itu mereka pergi berjumpa dengan Tun Mahathir. So, ada terfikir tak mengapa? Okey. Saya berpendapat kalau inilah cara hala tuju PAS, ini dah jadi satu perjuangan yang memang awal-awal saya beritahu ini bukan perjuangan penyatuan Melayu Islam. Itu saya dah pesan lama dah. Jangan bohongi ummah. Ini perjuangan penyatuan parti-parti politik Melayu berkepentingan. Kalau PAS hendak lakukan penyatuan ummah, lakukan seperti Tun lakukan dulu bila Tun jadi Perdana Menteri, iaitu mewujudkan pentas penyatuan Melayu. Di mana Tun jemput PAS, jemput Amanah, jemput PKR, jemput UMNO, jemput semua. Musuh ke kawan ke dia jemput atas satu pentas muzakarah. Kalau PAS tak boleh lakukan itu, tak usah, atau perikatan tak boleh lakukan, tak usah berhenti bohongi bahawa perjuangannya ialah penyatuan Melayu Islam. Kalau tak boleh nak jemput semua pemimpin Melayu, tak kisah awak ada masalah apa, jemput untuk penyatuan Melayu, jangan guna frasa penyatuan Melayu, penyatuan ummah. Berhenti guna frasa itu. Ya. Saya tahu PAS ada dendam atau rasa tidak puas hati dengan pemimpin-pemimpin amanah. Begitu juga pemimpin-pemimpin amanah. Dan di dalam perikatan pun parti Melayu pelbagai. Parti-parti Melayu, NGO Melayu kononnya nak satukan Melayu, tapi berterabur. Kemudian di dalamnya pun ada persengketaan antara PAS dengan Bersatu, antara Muhyiddin dengan Mahathir, antara dia ni dengan dia. Semuanya ada kepentingan. Kalau korang pemimpin sendiri tak boleh nak bersatu, jangan bohong bahawa anda berhajat untuk satukan orang Melayu. So terus terang awak berhajat untuk satukan orang Melayu yang sehaluan ideologi dengan anda, iaitu penyatuan parti-parti politik Melayu yang sokong parti-parti politik berkepentingan. Noktah di situ. Tetapi itu saya dah lama beritahu. Tetapi saya, bila mereka kata mereka nak menang PRU 16, saya rasa itu pun satu pembohongan. Sebenarnya kalau adalah pakar strategi dalam perikatan ke PAS ke, mereka tahu tidak akan menang. Mereka tahu semua yang saya cerita. Sampai Tuan Ibrahim pergi ke pentas muktamar dan beritahu kita kena tarik sokongan orang Cina. Itu yang saya kata setakat di bibir, tetapi dari sudut penampilan dan strategi dan perjuangan, ia tidak diterjemahkan di situ untuk memampukan PAS menerima sokongan Cina. Ya, so itu setakat di bibir. So saya rasa misinya bukan untuk menang pilihan raya. Ini adalah persengketaan UMNO PAS. Okey, UMNO tak mau kerjasama, baik, kita teruskan perjuangan dengan retorik yang sebenarnya siapa-siapa yang berfikiran waras tahu ini tidak akan memenangkan Perikatan Nasional pada PRU 16, tidak akan meningkatkan sokongan Cina, Melayu atas pagar, mahupun boleh menarik sokongan Cina. Ianya hanya untuk mengekalkan sokongan yang dah ada. Kalau boleh tambah sikit, itu sahaja. Atau kalau boleh dapatkan lebih sikit sokongan Melayu dari UMNO dan PKR, itu sahaja, supaya yang ada ni kekal berada bersama. Jadi mungkin PAS tak ada masalah kalau PRU 16 dia kekal 74 kerusi atau dia dapat peningkatan sebanyak 80 kerusi. Sebab selepas persempadanan semula nak dapat 90 lebih itu susah. Kalau sebelum persempadanan semula, dia tak kisah dapat 90 kerusi, tapi dia tahu PH campur UMNO memang menanglah. Okey, tapi dia tak kisah. Mengapa? Okey, kalau UMNO tak nak bersama kita, kita akan buat sedaya upaya untuk pastikan
UMNO kena teruk, orang Melayu tak sokong UMNO, UMNO makin runtuh, supaya kita pula menjadi antara penentu, supaya UMNO tak boleh bantu PH untuk bentuk kerajaan, sehingga semua yang hendak bentuk kerajaan terpaksa runding dengan kita. Maknanya PAS nak jadi kingmaker dan nak hapuskan kemampuan UMNO untuk menjadi kingmaker. So, ini sebenarnya perjuangan pertandingan siapa jadi kingmaker. Kalau inilah kebenarannya, maka PAS sedang memperdaya penyokong dia. Sebab tak logik ya, perjuangannya tidak boleh menang pilihan raya. Okey, saya kata kalau inilah realitinya, PAS sedang memperdaya penyokongnya. Bagi saya itu satu dosa. Di mana awak tahu awak tidak akan menang, tapi sebenarnya ini pertandingan siapa jadi kingmaker, maka awak nak pegang penyokong anda. Ya. Cuma saya rasa perikatan atau PAS terlepas pandang bahawa UMNO akan berjaya pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO dan pengundi tradisi PH, sehingga di mahkota penyokong Cina sanggup sokong calon UMNO, tiba-tiba UMNO menang besar. PAS terlepas pandang, mungkin tak sangka benda ni boleh berlaku. Saya sendiri tak sangka. Jadi bila benda ni berlaku, dan jika UMNO atau jentera perpaduan boleh ulang benda ni di kerusi-kerusi strategik pada PRU 16, UMNO boleh menang lebih banyak kerusi, bukan sebab sokongan Melayu, sebab sokongan Cina di kerusi-kerusi yang jumlah Cina dia agak banyak. Dia boleh rampas kerusi-kerusi bersatu contohnya, sampai UMNO boleh bertambah 10 kerusi. Ini saya rasa PAS tidak jangka, saya pun tidak jangka. Sebab itu sebelum muktamar, sebelum mahkota, tidak pernah PAS cerita kita kena cari jalan nak tarik undi Cina bersatu. Sayap dia bercerita nak tarik pengundi Cina, tidak pernah. Tapi selepas mahkota, selepas saya buat live dan menjelaskan perkara ni, tiba-tiba ada 4, 5, 6 kenyataan daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Bersatu dan PAS berkenaan dengan perlunya tarik sokongan Cina. Jadi saya berpendapat misi awalnya bukannya nak menang pilihan raya, hanya hendak menafikan UMNO kemampuan untuk kekal sebagai kingmaker, kerana semua orang tak percaya bahawa UMNO akan dapat sokongan Cina. Tapi nampaknya orang Cina sedikit sebanyak sudah mula boleh terima MCA selepas MCA berkempen bersama DAP di mahkota, dan ini bermakna undi Cina sedikit sebanyak sudah berpecah. Dan misi pertama UMNO yang saya percaya ialah misi pertama, iaitu untuk dapatkan sokongan Cina, telah berjaya. Ini PAS tidak jangka. So sekarang dia panik. Sebab apa? Misi untuk menafikan UMNO, ya, peluang untuk menjadi kingmaker selepas PRU 16 mungkin gagal. Maknanya PAS boleh berosot dan UMNO boleh meningkat. Contohnya di PRU 16 ada beberapa kerusi bersatu, UMNO bertanding di sana, UMNO menang sebab sokongan Cina juga di situ. So UMNO kalau menaik 10 kerusi, Perikatan akan turun 10 kerusi. So UMNO campur PH kekal akan menentukan. Ya, PAS, Perikatan tak boleh fight UMNO campur PH. Mungkin dia fikir, mungkin pada awalnya Perikatan jangkakan UMNO akan gagal dapatkan sokongan Cina, so UMNO akan merosotlah dari 26 kerusi ke 10 kerusi. Perikatan akan naiklah dari 74 kerusi ke 90 kerusi. Jadi UMNO campur PH tak boleh nak tentukan siapa jadi kerajaan. Perikatan yang akan jadi penentu. Pertandingan siapa jadi kingmaker. Okey. Untuk menafikan kemampuan UMNO untuk terus menentukan bersama PH siapa jadi kerajaan. Rancangan itu sudah gagal. Kalau itulah rancangannya. Sebab selain daripada penjelasan ni, saya tak nampak logik, rasional perjuangan PAS, cara retorik mereka. Ya, kadang-kadang benda yang tak isu dijadikan isu, bersempadankan perkauman dan keagamaan.
ini menakut-nakutkan orang Cina. Kalau saya pantang kalau agama, bangsa dan negara dicabar, tapi banyak isu juga yang mereka mainkan propaganda, dan tidak ada penjelasan dasar, tidak ada penjelasan hala tuju apakah yang mereka boleh buat jika menang menjadi kerajaan, untuk meyakinkan pengundi-pengundi atas pagar golongan muda ni kepada mereka, untuk sokong mereka. Kenapa? Mungkin mereka sendiri tahu mereka tidak akan jadi menang besar. Mungkin strateginya nak jadi kingmaker terbesar untuk menafikan kepada UMNO peluang untuk ulangi apa yang berlaku di PRU 15, di mana UMNO telah menjadi kingmaker. Supaya akhirnya PAS jadi kingmaker. Jadi tanpa perlu nak tarik sokongan Cina ke apa ke, PAS akan tentukan siapa, macam mana kerajaan yang terbentuk. So, PAS kena terus terang, Perikatan kena terus terang. Kalau PRU 16 tahun depan, awak akan kena belasah. Okey? So, berterus terang, apakah cara, sudah sampai masa, apakah cara awak akan dapatkan sokongan rakyat yang cukup untuk menjadi kerajaan? Kalau tak boleh cerita kat penyokong awak, jangan harap sokongan yang ada ni berkekalan. Maknanya awak tidak tahu. Tun berada bersama awak, awak letak kat SG4. SG4 ni tak ada impak masa pilihan raya. Pilihan raya ni penumpuan kepada parti. Siapa pengerusi parti, siapa presiden parti. So, Tun tidak boleh menabur bakti menetapkan hala tuju, melainkan dia pengerusi perikatan. So, you are wasting everybody's time. Awak membuang masa sebenarnya, penyokong. Cuma penyokong awak tidak sedar. So, berterus terang, adakah perikatan yakin boleh menang pilihan raya? Jika tidak, berterus terang, apakah misinya? Sebab kalau tak sampai sekarang tak boleh menunjukkan kepada penyokong hala tuju, dan awak memperdaya dengan menggunakan istilah penyatuan Melayu Islam, saya tolak perjuangan ni. Ia adalah perjuangan yang membinasa. You cannot lie to people. Ini perjuangan penyatuan Melayu Islam. Tak boleh. Ini bukan perjuangan penyatuan. Okey. Awak kena terus terang. Akhir sekali, ada soalan, Regi, kalau kau pengerusi perikatan, apa yang kau akan buat? Saya mudah je. Saya ni berfikir di luar kotak. Saya tak suka Zaid, tapi saya nampak hal ke depan. Sama macam Tun. Pada PRU 14, kau fikir Tun suka DAP? Dia tak suka, tapi dia fikir ke depan. Dia fikir ke depan, cuma rancangan jangka panjang dia dicantas oleh siapa? Oleh Muhyiddin, sebab Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Dan Muhyiddin fikir dia jadi Perdana Menteri, dia boleh sambung dan uruskan segalanya, tapi nampaknya dia tak boleh. So, saya tahu akhirnya dalam cerita ni, jangka panjang ni, saya akan jadi Perdana Menteri. Kalau saya lah pengerusi Perikatan Nasional hari itu, jika Yang di-Pertuan Agong bertanya kepada saya, sudikah masuk kerajaan perpaduan, saya akan terima. Sebab saya fikir 10 langkah ke hadapan. Ya? Sebab saya tak mau nanti kalau saya kata tidak, nanti contohnya Anwar jadi Perdana Menteri, kemudian PAS diserang, disekat, di ini, di itu, dan macam-macam dilakukan. Kemudian UMNO sempadanan semula, UMNO naik kerusi. Okey, saya terima. Nanti boleh jadi Perdana Menteri sebab saya ada 115 SD. Tapi sebelum itu pun saya akan berbincang dengan Zaid. Okey? Sebab saya nampak jangka panjang. Saya nampak apa yang akan berlaku. Saya tidak akan keluarkan kenyataan seperti yang telah dikeluarkan oleh PAS. Kalau strategi betul, kami tidak akan kerjasama dengan Zaid.
Sebab kau nak jadi kerajaan untuk membawa misi kamu. Dan saya masih ingat pemimpin PAS pernah bercerita dulu-dulu, kadang-kadang perlu lakukan sesuatu yang tidak disukai untuk mencapai misi jangka panjang untuk kebaikan semua. Ini memang konsep yang betul. So, sama seperti dilakukan oleh Tun, penasihat korang dalam SG4 pada PRU 14. Jadi saya akan pergi dan berbincang dengan Zahid. Sama macam Tun akhirnya bersetuju berbincang dengan Anwar. Sampai benda orang tak terfikir pun Tun lakukan. Tak ada orang percaya Tun akan berusaha untuk mendapatkan pengampunan buat Anwar. Saya akan berbincang dengan Zahid. Saya tahu you cannot fight it. Okey, Zahid, tak apa. Kita berbincang, kita bentuk kerajaan, tapi kita yang terbesar, jadi kita Perdana Menteri dari belah kita. Mungkin Zahid boleh jadi timbalan ke, ataupun kita tunggu keputusan kes dulu. Kemudian kalau keputusan kesnya Zahid dilepas, maka Zahid boleh jadi timbalan or something like that. Tapi bincang dengan Zahid. PAS ni tidak, dia nak acuan dia sendiri. Kalau tak dapat acuan dia sendiri, dia nak kumpul orang Melayu yang dah sedia ada bersama dia untuk menafikan kepada pihak lawan sokongan orang Melayu. Itu je. Supaya akhirnya dia jadi kingmaker. Itu je. Tapi dia beritahu penyokong dia, mereka nak menang pilihan raya. Walhal apa yang mereka buat ni confirm tak akan menang. Ia cuma menafikan sokongan penuh orang Melayu kepadanya, kepada pihak lawan. Dan penyatuan yang diwar-warkan bukannya penyatuan Melayu atau penyatuan ummah dalam erti kata sebenar, ianya hanya penyatuan penyokong-penyokong mereka. Naratif penyatuan mereka ni tidak akan menarik semua orang Melayu dari UMNO, tidak akan menarik semua orang Melayu dari PKR. Ya? Tidak boleh. Dan mereka tahu benda ni, tapi mereka gunakan istilah penyatuan Melayu. Sebenarnya mereka hendak pegang orang yang sehaluan dengan mereka sahaja untuk menafikan sokongan Melayu Islam padu kepada pihak lawan, supaya akhirnya mereka pihak lawan tu tidak dapat menentukan siapa jadi kerajaan sebagai contoh. Tapi akhirnya sekarang UMNO telah melakukan sesuatu pakai strategi yang kita tak terfikir akan terjadi, iaitu dia dapat sokongan Cina dari PH. Maknanya misi PAS ni pandang kiri kanan, dia akan gagal, perikatan akan gagal. So tujuan saya buat live ini adalah sebab orang tanya kepada saya, betul ke PAS boleh menang? Apa sebenarnya masalah antara PAS dengan UMNO? Jawabnya, ini misi pertandingan siapa nak jadi kingmaker lah. Sebab permusuhan antara UMNO dengan PAS. Sebab masing-masing nak dapatkan apa yang dia nak. Of course, kalau saya Zahid, saya nak jadi Perdana Menteri. Kalau PAS pula, dia tak mahu Zahid jadi Perdana Menteri. Jadi ini semua masalah pemimpin-pemimpin zaman dinosaur. Ini bukan, sebenarnya ini bukan masalah Anwar tau, apa yang berlaku antara PAS dengan UMNO ni. Ini PAS dengan UMNO. Anwar dapat manfaat. Dan dalam hal ni saya tidak ada apa-apa terhadap Anwar. Dia bukan mencatur benda ni. Ini sebenarnya antara PAS dengan UMNO, dan Anwar dapat manfaat. Apa jua persengketaan antara Zahid dengan Hadi ke apa ke, siapa salah siapa betul, bukan urusan kita. Urusan korang sebagai pemimpin. Kalau nak minta kita orang bersatu, awak kena bersatu, awak kena selesaikan masalah. Kalau awak tidak boleh selesaikan masalah, awak tidak layak jadi pemimpin. Dan awak jangan perdaya ummah, awak jangan perdaya orang Melayu. Faham? Masa langkah Sheraton dulu, sebelum itu Hadi berbaik-baik dengan Tun. Kemudian bila Muhyiddin khianati PAS, akhirnya PAS pergi ke hala Muhyiddin kan. Dia lupa Tun kan. So saya nak cerita benda ni. Yes, saya sayang PAS, saya sayang ni, tapi saya bukan taksub. Kalau pemimpin-pemimpin berkelakuan begini, mereka tak layak jadi pemimpin. Dan saya setuju Zahid kerjasama dengan Anwar daripada kerjasama dengan pihak yang dia cakap kat rumah lain tapi dia buat lain.
Tapi kat sini tuduh Anwar cakap tak serupa bikin. Sama lah. Sama. Nampak? Tujuan lah saya beritahu ni sebab korang sebagai penyokong ni perlu tekan dan lakukan perubahan dari dalam. Sebab depa percaturan dia lain. Percaturan dia siapa nak jadi kingmaker. Atau kalau sebelum parlimen dibubarkan, kalau boleh UMNO sokong, kita tumbangkan kerajaan. Main tumbangkan je. Malah ada 2-3 pemimpin PAS pun dah mengaku dulu mereka nak tumbangkan kerajaan. Dan ada orang petik, kalau Anwar boleh buat dulu, jangan banding. Kau dah kata, ada pemimpin kata Anwar ni tak betul. Kemudian kau rujuk pula orang yang kau kata tak betul. Siapa tak betul? Nampak? Hari ini saya nak luahkan lah how they are not consistent with their principles. Ya? Anwar tak betul. Tapi dulu dia kata dia nak tumbangkan, so tak salah ke kita kata masuk akal lah. So dia pun nak tumbangkan. So katakan ada beberapa MP UMNO dan Sabah-Sarawak semua, okey, dia pun berjaya tumbangkan, tebuk atap lagi sekali, okey, jadi kerajaan, saya akan sokong. Tetapi dengan cara itu PAS dan Perikatan tidak membina kekuatan. Akhirnya bila parlimen bubar, dia jadi keadaan sama, dan perlahan demi perlahan PH dengan UMNO ni akhirnya akan dominasi sampai Perikatan akan terkubur. Sebab mereka tak bina kekuatan dalaman. Mereka cuma nak nafikan sokongan Melayu dalam jumlah yang banyak kepada UMNO, kepada mereka. Sebab pemusuhan. Sebab mereka nak jadi kingmaker. Itu sahaja strategi mereka. Kalau kau nak jadi kerajaan, kau kena ikut tunjuk kami. Sama bongkak macam dalam bajet, bila diminta buat bajet bayangan, tunggu kami jadi kerajaan, punya bongkak kenyataan itu. Walhal kamu tak pernah menyajikan apa-apa dasar, apa-apa kemampuan kamu untuk pertimbangan penyokong di luar lingkungan penyokong tradisi kamu, supaya mereka boleh nampak kamu, kehebatan kamu apa. Kamu tidak menyajikan, kamu hanya serang. Bila diminta bajet bayangan, tunggu kami jadi kerajaan. Terlalu bongkak. So penyokong-penyokong, saya cuma nak tegaskan satu benda. Awak kena faham mengapa saya berhenti gunakan istilah kepada Anwar cakap tak serupa bikin. Dan banyak istilah saya dah berhenti. Tahu kenapa? Ada satu hari saya duduk dengan 2-3 orang Tok Haji dan kita bincang panjang lebar. Saya tertekan sedikit. Dan bila kita bincang, dan saya pun banyak membuat reflection, ya, bila kita dalam keadaan dah kalah, kita bukan hanya serang, kita kena buat cermin diri balik. Mereka tak cermin diri balik, mereka serang. Saya cermin diri balik, dan akhirnya saya sedar banyak kita tak betul. Tak boleh saya sandarkan dan kata mereka tak betul, tak apa, kita pun tak betul lah. Tak boleh. So nasihat saya kepada PAS dan Perikatan, jangan berdaya penyokong. Berhenti guna penyatuan Melayu. Cerita babak, kalau nak cerita babak penyatuan Melayu, saya nak lihat awak jemput Anwar, awak jemput Zahid, semua kita bincang. Macam Tun dulu jemput semua. Okey, Tun jemput tau. Kalau korang ni semua ada pentaksub Tun dalam sini, kemudian korang tak boleh terima hujah ni, jangan sekali-kali lagi kata awak penyokong Tun. Tun dah buat. So, dan jangan berdaya penyokong kononnya boleh menang PRU 16, dan berhenti taktik menyerang bersempadankan perkauman. Sebab ada isu-isu, memang kalau pertahan bangsa dan negara ni, saya sokong, saya memang sensitif benda tu, tetapi ada isu-isu direka. Dan putuskan misi korang nak jadi kingmaker ke,
sekadar nak jadi kingmaker, sekadar nak kekalkan sokongan yang ada, tak nak berkembang ke, atau misinya nak menang pilihan raya? Sebab kalau sekarang tidak boleh anda jelaskan kepada penyokong anda apakah hala tuju perikatan pada PRU 16, maka anggaplah perutusan saya ni betul lah. Ya. Okay. Kepimpinan kena ubah daripada pengerusi perikatan kepada Presiden Bersatu kepada Presiden PAS. Hala tuju kena jelas, penjenamaan semula perlu, otherwise you are wasting everybody's time. Ya. Baik, saya ambil soalan beberapa. Abdul Halim Muhammad Jusuf, kebaikan PAS ialah cara kerja mereka. Mereka tak kerja tak perlu dibantu. Itu semua betul. Betul, saya setuju. Banyak kebaikan dalam PAS. Tetapi awak rujuk balik, awak dengar balik live saya, mesej saya lain. Syahiram Muhammad Hijazi, kalau PN jemput parti yang berasas Melayu duduk bincang nak ke depa, itu bukan kerja kita. Tanggungjawab kita ialah menjemput. Ya. Okey. PAS dan DAP lebih tersusun dalam mencatur politik mereka. Yes. Tetapi pencaturan tu kebanyakannya datang dari DAP. Okey. So, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.